Record. Baru nak record. Okay, tak payah plan. Tak payah plan B, tak payah. Okay, soalan nombor 10. Okay, tengok betul-betul soalan nombor 10. Kita tengok macam tisu tandas, rupanya bukan. Yang ini merupakan gulungan aluminium. Lepas tu jumlah gulung ni panjang dia ialah yang ini. Tu jumlah satu gulung tu 55,440 milimeter. Kemudian dia punya ketinggian lebar dia ni 500 mm. Dan kita akan potong dia kepada 72 bahagian. Panjang kepingan yang pertama, kalau madam boleh lukis pada aluminium yang ini, warna biru ni panjangnya adalah X milimeter. Manakala selepas tu kepingan yang berikutnya dia akan bertambah, setiap kepingan tu dia akan tambah 20 milimeter. Maksudnya kawasan yang berwarna pink ni, okay, yang warna pink ni, dia punya lebar dia ialah X tambah 20. Manakala selepas tu, kalau kita buat warna purple ni, dia semakin lebar ni. Okay, dia punya kelebaran X tu masih lagi kekal, tapi dia akan jadi tambah dengan 40. Tu dia punya maksud dia. Mula-mula potong X, lepas tu potong sikit lebih, lepas tu potong lagi sikit lebih, lepas tu lagi sikit lebih. Atan ditugaskan untuk memotong gulungan aluminium itu. Okey, soalan A. Nyatakan panjang dalam milimeter 3 kepingan pertama. Jadi jawapan dia nak 3 kepingan pertama. Saya nak tulis jawapan mana ya? Saya tulis tepi ni lah. Jawapan A, kepingan yang pertama X. Yang kedua X tambah 20. Dia minta ni 3. Dia minta 3. Kalau Meda buat 4, Meda salah lah. Dan yang terakhir ialah X tambah dengan 40. 1 markah kita dapat. Jadi walaupun awak tengok soalan ni bentuk tisu apa semua, awak tengok macam tisu ni, bagi peluang soalan tu ada dalam minda awak dulu. Jangan awak kata alamat ni susah ni, tu tolak. Sebab senang sangat nak dapat 1 markah untuk nombor 10. Kemudian seterusnya dia kata Atan telah menyelesaikan 2/3 daripada tugasnya. Jawapan B. 2/3 tugasnya memotong 72 bahagian. Jadi kita kena tahu dulu berapa. 2/3 darab dengan 72. So sebenarnya masa dia cerita soalan B, dia baru sempat potong 48 keratan. Tu cerita tentang 2/3 daripada tugasnya. Kemudian dia bagi guideline dengan menentukan nilai X, hitung panjang dalam milimeter 18 kepingan terakhir yang telah dipotong. Jadi mula-mula Meda nak kena carilah dulu X tu apa, baru senang nak buat kerja. Okey. Jumlah semua sekali, kalau kita buka semua sekali aluminium ni, kalau yang ke-72 jumlahnya adalah 55,440. Tu jumlah semua sekali. Okey, kemudian dia bagi tahu dah rumus SN sama dengan N/2. Kalau pelajar nak buat 2A tambah N tolak 1D.
Kalau pelajar nak guna rumus ni boleh, tak ada masalah. Dan nilai SN seperti yang Madam bagi tahu tadi, iaitu 55440. N pula 72 per dengan 2. A kita X. A kita adalah X. Jadi 2A bermaksud 2X. Tambah nilai N di sini 72. Bila ditolak 1, tinggal lagi 71. D. D kita diberi oleh soalan iaitu 20. Diberi oleh soalan. Jadi dari situ nanti, awak tengok Madam tunjuk. Madam tunjuk jawapan akhir dapat terus, tapi Madam akan tunjuk lagi sekali untuk dapatkan markah pula. Cuma Madam nak tunjuk kepentingan penggunaan kalkulator canggih ni. Tengok betul-betul Madam buat. Okey, tengok 55440. Madam nak buat tanda sama dengan alpha solve. 72 per 2. Buka kurungan 2x tambah 71 darab 20. Tutup kurungan pertama, tutup kurungan semua. Seandainya Madam nak jawapan, Madam dah boleh dapat dengan menekan button shift solve. Baru sekali lagi shift solve sama dengan. Dia bagi dah jawapan. Dia dah bagi jawapan walaupun Madam tak sempat, tak kira habis lagi. Madam tak kira algebra semua sekali, tapi dia dah bagi jawapan 60. Okay? Cuma kita takut cikgu kita terkejut lah. Tiba-tiba dapat 60, macam mana kira? Sebenarnya, kalau pelajar Madam memang membenarkan dia tulis X sama dengan 60. Cikgu awak marah tak kalau lompat terus? Sebab kalau saya tengok skema jawapan ni, dekat skema jawapan ni, dia memang tak nak suruh pelajar tunjuk macam mana dapat. Dia terus kepada masuk dalam rumus jawapan akhir. So, yang ini, yang Madam tunjuk ni dengan menggunakan kalkulator, kita bukan kira, kalkulator yang tolong kira untuk kita sebab kita memasukkan data dan kita bagi arahan pada kalkulator 2 kali. Shift solve 2 kali. Kalau awak kira secara manual, saya takut awak berlaku kesalahan algebra. Saya takut yang itulah. Okay, kalau awak berjaya kira tak ada masalah. Okay, so soalan yang B dengan menentukan nilai X. Alhamdulillah dah dapat dah nilai X. Kemudian dia nak 18 kepingan terakhir. Sebab dia 4 markah tu soalan dia ada banyak. Okey, saya lukis sikit untuk dapatkan gambaran. Kita ada, saya lukis warna kuning dari depan sampai belakang, nilainya adalah 72. Tetapi Atan hanya boleh menyelesaikan okey, macam mana nak tahu kena guna SN? Sebab dia bagi gulungan aluminium itu mempunyai panjang keseluruhan ialah 55,000. Jadi kalau jumlah semua sekali, kita akan guna sum. Yang Madam nak jawab sekarang ni tentang term. Sebab dia tanya, hitung panjang 18 kepingan terakhir. Awak tengok macam mana Madam guna dulu terms, lepas tu Madam akan guna sum semula. Okay, tengok macam ni. Cuma nak cerita 2/3 dulu. Okay, kita ada 0 hingga 72, tetapi buat masa ini Atan baru selesaikan 2/3 sahaja.
2/3 tadi bermaksud dia hanya mampu buat sampai 48 sahaja. Okey, dia hanya mampu buat 48 sahaja. Daripada 48 ni, soalan suruh kira 18 kepingan terakhir. 1, 2, 3, 4 macam tu. Okey, maksudnya dia akan mula pada T yang ke-30. T yang ke-30 yang depan ni, dia nak 18. Saya nak bagi tahu sini ada 18. Sini ada 30. Yang belakang ni belum dikira. Yang belakang ni belum siap. Belum siap dipotong oleh Atan. Atan hanya baru siap potong 2/3 daripada tugasnya. Jadi, dia nak 18 yang terakhir. Medik akan buat warna biru dekat dia sekejap. Dia nak 18 yang terakhir ni. Berapa panjang. Dia tak nak yang depan tu. Jadi, kalau yang depan tu 30, yang ke-18 itu sebenarnya bermula semasa T yang ke-31. Dan Medik kena cari apakah T31. Dan Medik kena cari apakah T yang ke-48. Okay, T31 hingga 48. Kalau tak percaya, kira 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Kalau kira semua sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, T yang ke-31 hingga T yang ke-18, totalnya adalah 18 potongan. Untuk mencari sebutan yang ke-31, rumus kita A tambah N tolak 1D. A kita tadi 60 tambah 30, D kita 20. So kalau kira ni awak dapat yang belakang tu 600, saya rasa kat sini 660. Kat situ. T yang ke-31. Satu lagi, rumus yang sama, 60 tambah, kalau 48 tolak 1, tinggal lagi 47 darab 2. Yang ini saya tak pandai congat lah. 47 darab 20 tambah 60. So 1000. Yang ini nilainya ialah 1000. Kenapa Madam kira T31 dan juga T yang ke-48? Kerana soalan minta kita mencari S antara mereka, S 18 sebutan. Sama dengan 18 per 2. Madam nak guna rumus ni. Sn sama dengan N per 2. Sebutan pertama tambah sebutan terakhir. Macam tu. Di mana sebutan pertama kita panggil tadi T31. Sebutan terakhir T48. Itu yang sebab Madam buat warna kuning, warna hijau. Dan ada 18 kat situ. Kemudian A kita tadi 660. A sekarang ni A yang dalam kawasan hijau tu. 660 dan sebutan yang terakhir ialah 1000. Okey, kalau kita kira yang ini, okey, kita tengok kalkulator kira. Mula-mula kita buat 1660, Madam congak tambah 1000 tu ya. Darab dengan 18 bahagi 2 ialah 9. So jawapan kita ialah 14,940. 14,940. Okey. Itu dia yang dikatakan tentang 2/3 dan nilai X 60 dan 18 kepingan terakhir yang telah dipotong. Yang telah dipotong totalnya 48. Jadi 18 ke depan lah, 48, 47, 46, 45 sehingga 31. Itu soalan B.
So dekat situ yang akan ada 2 markah lagi. Okey, sebelum Madam jawab soalan C, Madam buka dulu soalan kalau ada untuk A dan juga B. Okey, kat sini dia kata jumlah, sebab itu Madam guna S18. Lepas tu kita tahu jumlah semua sekali 55440, sebab itu Madam guna SN juga. Boleh? Okey, soalan C dia memerlukan kefahaman yang lebih sedikit. So sekarang untuk soalan C, ceritanya Atan ni dah siap potong ke semua sekali. Ni dia cakap ni. Setelah Atan menyelesaikan tugasnya, maksudnya dah siap dah. Paling kecil 60, yang kedua 80, yang ketiga 100, yang keempat 120, 140, sebab setiap kenaikan tu beza sepunyanya 20. Dan dia akan berterusan sehingga sebutan yang ke-72. Sebab total semua sekali ada 72. Okey, setelah selesai, abangnya telah memilih kepingan terakhir untuk membentuk sebuah silinder. Dia minta yang terakhir. Yang ini. Jadi kita kena tahu berapakah T yang ke-72. T72 sama dengan A tambah N tolak 1. 72 tolak 1, 71 darab dengan 20. Jadi sebutan terakhir, the last term, yang ini Madam tak kerti nak congak, 71 darab 20. Okay, tambah dengan 60. 1480. Ni yang terakhir. Okey. Jadi dia suruh kita kira yang terakhir. Awak tengok saya kira. Okey, so ketinggian yang ini 500. Kemudian dia punya kelebaran, saya tak guna pembaris, adalah 14. Berapa tadi? 1480. Ini kes pertama. Ini kes 1. Sebab dia suruh buat beberapa kes. Kes yang kedua, dia jadikan sebab kita nak buat benda ni, dia ada dua. Satu, dia akan jadi silinder yang kurus tetapi panjang macam straw. Okay, macam straw kita minum tu. Satu lagi macam tin Milo tu. Dia rendah tapi dia gemuk. So ada dua kes. Ni kes kedua. Okay, so kita tengok dulu kes yang pertama. Kita macam nak buat bentuk silinder yang dia rendah tetapi gemuk. So untuk mengira apa ni dia kata ni? Kenapa pula soalan lain saya ni? Ni. Dia nak kira silinder, lepas tu dia nak kira isi padu. Okay, isi padu silinder. Ingat tak rumus dia? Okay, isi padu silinder, rumusnya ialah berapa, Wak? 2 pi R. Saya ambil yang tu dulu. Saya nak tahu jejari dulu. 2 pi R. Kalau kita, macam mana nak bagi tahu ni? Ni tin. Ni tin. Kalau saya buka tin ni kalau ikutkan dia sebenarnya membentuk bulatan. Itu yang 2 pi R. Tapi bila saya buka, sebenarnya jadi panjang. 2 pi R itu sama dengan 1480.
Yang ini 2 pi R sama dengan 500. Sebab yang ini tin saya macam tin minuman yang 100 plus yang gemuk, yang kurus tu. Okay. So dia ada dua case. Case yang rendah, case yang tinggi. So daripada yang ini saya boleh dapat R sama dengan 1480 per dengan 2 pi, ataupun kalau saya kecilkan 1480 bahagi 2. So dia jadi 740 per dengan pi. Yang ini jejari dia 740 per dengan pi. Okey, manakala yang kurus ni pula, R sama dengan 500 per dengan 2 pi. Yang ini boleh congak 250 per dengan pi. Okey, so kita dah ada jejari. Lepas ni kita dah boleh kira nilai isi padu. Rumus untuk isi padu, V sama dengan volume. Volume sama dengan pi R kuasa 2 dan ketinggian H. So saya buat tin yang gemuk dahulu. Sama dengan pi. Kemudian saya masukkan nilai R 740 per dengan pi kuasa 2. H dalam kes ini adalah 500. Jadi sebelum mematikan pi, sebelum matikan pi, sebelum matikan pi 740 dia ada 2. Dia ada 500 sebab saya takut awak matikan pi. Pi ni sebenarnya ada 2. Okey, jadi sebenarnya pi yang awak nak matikan tadi sebenarnya ada 1 lagi tinggal. Okey, 500 kita ambil dekat soalan. Ni dekat soalan. Okey, kita ambil kebetulan dia bentuk dia mengufuk. Okey, yang satu lagi tu dia vertical. Okey, so kalau madam kira yang ini, volume untuk kes yang pertama ialah, okey, boleh kira yang ini 740 kuasa 2 darab dengan 500. So madam dapat tu banyak titik tu. Sama ada pelajar nak tulis begitu ataupun tulis macam fizik. Mana-mana boleh. Berapa biji kosong tadi? Saya salin dulu. 2738. 2738. Saya nak bilang kosong pula. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni volume untuk jenis yang pertama. Volume yang pertama. Saya ulang lagi sekali untuk kes yang kurus. Sama dengan pi R kuasa 2H. Pi R kita tadi 250. Lepas tu ada H. Yang H yang kedua tadi 1480 sebab kita buat terbalik. Okay, 1480 kita buat terbalik. Per dengan H ada 2. Kita potong H pula dah. Pi. So, kita kira 250 kuasa 2 darab 1480. So, situ saya dapat 1, 2, 3, 4, 5. 925. Sekali lagi, 925. 1, 2, 3, 4, 5 per dengan pi. So, ini adalah volume yang kedua. .
Sekejap silap buat koma pula semula. Koma dia bertiga-tiga. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tadi saya tak buat per pi. Sorry saya tertinggal ni. Per dengan pi. Sorry, betulkan tu? Jawapan tadi per dengan pi. Yang baru pun per dengan pi. Ni ada koma, ni ada koma. So yang mana lebih mempunyai keluasan maksimum? Yang menggunakan bentuk silinder seperti tin Milo ataupun tin minuman dalam peti ais seperti sejuk. Yang mana satu yang memberikan keluasan memberikan isi padu maksimum? Kes 1 atau kes 2? Yang mana lebih besar yang kita kira? V1 ataupun V2? So jawapannya adalah V1 lebih besar daripada V2. Jadi cara yang pertama akan memberikan nilai isi padu yang maksimum. Dalam bidang kejuruteraan, sebenarnya konsep yang kita guna kalau untuk menjimatkan, sebenarnya kalau kita buat tin yang lebar macam ni, okey, sebenarnya dia akan menghasilkan volume, isi padu yang maksimum. Dan kalau kita buat tin yang halus macam ni, ini akan menghasilkan nilai minimum. Tetapi awak kena tengok awak sebagai apa. Kalau awak sebagai penjual, sudah tentu awak akan memilih cara minimum sebab awak nak meningkatkan meningkatkan untung awak. Okay, tapi kalau awak niat nak buat amal jariah, awak akan buat semua apa yang awak nak bagi tu, awak bagi dalam bentuk yang maksimum. Kalau awak tak percaya, awak pergi dekat pasar raya, semua pasar raya, awak boleh tengok makanan yang dijual dalam tin mempunyai bentuk yang pelbagai. Okay? Bentuk yang pelbagai, tapi sebenarnya setiap designer yang design tin tersebut, dia telah diarahkan oleh bos dia untuk meminimumkan luas permukaan. Dia ada banyak syarat nak jadi engineer. Meminimumkan luas permukaan supaya dia boleh potong kos untuk menghasilkan tin. Kan? Dan automatik bila dia kurangkan nilai luas permukaan, volume juga akan berkurang. Dan dia akan mendapat keuntungan yang besar. Iaitu application dalam daily life. Kalaulah awak nanti jadi QC dekat kilang ke, you akan design benda-benda macam ni lah. Tapi dia ada syarat lah, nak buat tin ni dia mesti mematuhi, kalau tak silap saya H/2, saya tak ingat lah. Maksudnya kalau buat tu jangan terlalu tinggi. Sebab kalau lebih ketinggian, dia akan jadi luas permukaan yang membazir. Okay, so soalan C, macam mana? Boleh faham ke soalan C? Dah habis dah soalan kita. Dia ambil masa yang lama ni. Boleh cuma yang kalau saya tadi saya buat, saya salah faham B. Saya salah faham B, saya kira sebutan yang di belakang. Saya terlupa, saya masa tu tak faham maksud 2/3 masa saya buat tadi. So bila saya bawa kereta dan hujan tadi, dalam duk takut-takut guruh tadi, datang idea, balik tu terus saya sambung buat MAT. Sebab malam ni saya nak ngajar, idea tu datang dalam kereta tau. Sebab masa tu saya resah sebab saya tak tahu cara nak terang. Masa takut-takut tu, kilap sambung menyambung, akhirnya dapat idea, ngajarlah malam ni dengan penuh yakin. Boleh? So untuk besok, Madam ingat Madam dah nak masuk paper 2. Sebab Madam tengok kalau kita pergi kepada soalan nombor 11 ni, saya nak terang kat awak ni,
Saya takut awak tak faham apa yang saya sampaikan ni. Cari bilangan cara berlainan untuk menyusun kad dalam satu baris. Ini beres. Ada 2, 4, 6. 6 kad, 6 faktorial. Dapat jawapan terus. 1 markah. Masalah yang bawah tu, nombor 2. 4 kad akan disusun membentuk pecahan wajar. Jadi banyak kes pula pecahan ni. Kad dia boleh begitu. Dia kata 4. Dia boleh begitu. Atau dia boleh begitu. Janji susun jadi pecahan. So, cara menyusun kad pun dah ada 2 cara. Menyusun kad tu ada 2 cara. Okey, tu baru baca ayat pertama. 4 kad disusun membentuk pecahan wajar. Wajar saya tak buat lagi. Saya baru susun. Syarat seterusnya wajar. Saya kena pastikan nombor yang bawah ni besar. Nombor yang atas tu kecil. Iaitu yang pertama. Lepas tu dia sambung lagi syarat kat sini. Dengan keadaan kad-kad nombor genap disusun sebelah menyebelah. Kita nak kena consider pula nombor 2 dengan 6 ni susun sebelah-sebelah. Kan? Nak susun sebelah-sebelah pun akan jadi 2 pula kat sini. Mencapai lagi minda pelajar. Sebab dia tak cakap duk mana-mana. Kalau madam buat di sini 2, di sini 6. Kan? Di sini mungkin 6, di sini 2. Itu yang maksud madam tadi, 2 kemungkinan pula. Kalau 4 pula, mungkin sini 6, sini 2. Dan kena buat lagi kes yang keempat. Di sini 2, di sini 6. Tu baru consider, okay, tu baru consider pecahan wajar, kemudian disusun menjadi pecahan dengan keadaan kad nombor disusun genap. Nombor genap tu bersebelahan. Dia tak bagi tahu 6 dulu ke 2 dulu, jadi kita kena buat akhirnya menjadi 4 kes. 4 kes. Lepas tu nak consider pula kes-kes tu. Kan? Tu yang jadi nasib baik soalan ni kata tak ada ulangan. Dia tak cakap apa-apa kot. 6 kepikat. Okey, yang ini tadi beres. 6 faktorial. Tak ada masalah. Dapat jawapannya 720. Tekan kalkulator semula ya. Saya tunjuk 6 faktorial. Faktorial shift. Ni. Sama dengan 720. Beres yang tu. Okey, kes yang pertama. Kes pertama. Nombor yang kita dah guna, nombor 2 dengan nombor 6. Ada berapa lagi nombor yang tak guna? Bukan saya nak masukkan bilangan kad yang tak guna. 1, 2, 3, 4. Yang saya tulis kat sini ni adalah bukan kad nombor 4. Bukan, bilangan tu ada 4. Tapi yang saya tulis nombor ni tadi adalah nombor pada kad. Jadi nanti jadi kat sini akan jadi 1, 1 dan sini akan jadi 3. Faham ke maksud saya tu? Understand tak? Ke tinggi? So di sini kad di sini kad. So sini akan jadi 1, 1. Kad kita ada 4. Ambil yang seterusnya tinggal 3. Macam ni. Saya kaji dulu cara yang terbaik, nanti saya terang semula. Sebab saya tak kaji lagi, dia tinggi. So bila tinggi, saya kena buat proper. Saya kena buat comel-comel. Sebab macam ni, macam saya kata dah ni. Ni kad nombor 6, ni kad nombor 2. Ni sebenarnya mewakili kad.
Tapi dalam yang warna kuning ni, 4 dalam tu bukan tentang kad tapi bilangan kad. 3 ni pun bilangan kad. Jadi saya kena terang betul-betul. Saya kena lukis diagram betul-betul. Sebab dia bermain dengan nombor. Dan kita juga nak kena tulis nombor. Nanti saya takut awak tertukar. Apa benda yang saya buat. Kita tengok besok. Saya kaji dulu sebab saya dah habis kursus petang tadi. Besok kalau saya kena sambung kursus, saya sambunglah. Saya rasa saya tak payah dah esok. Okay, so saya banyak masa lah untuk fikir untuk nombor 11. Lepas tu saya akan, apa kita panggil, cam scanner soalan kertas 2. Saya nak belajar juga kertas 2. Habis nombor 11 ni saya ingat saya nak pergi kertas 2. Tajuk vektor saya memang tak baca, saya memang tak study. So kita skip lah tajuk vektor. Tapi siapa yang terror, tak ada masalah, teruskan. Saya tak berapa terror tajuk vektor. Okey, boleh lah. Log saya boleh. Benda-benda yang melibatkan direction, saya tak berapa boleh imagine sangat. Saya tak tahu kenapa otak saya tidak berfungsi kalau sampai tajuk vektor. Macam saya tak boleh nak fikir dia punya logik tu. Trigo madam boleh. Okay, trigo madam boleh. And then saya takut pelajar yang tak boleh sebab dia bermain dengan identity. Dia punya properties tu. Kalau pelajar tak boleh hafal sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Kalau dia tak boleh hafal benda-benda macam tu, susahlah. Walaupun rumus dia bagi, tak boleh membantu jugalah. Okay.